Okey, cerahkan. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, bulatkan jawapan bagi langkah-langkah pengiraan yang betul. Maknanya soalan ni kalau kita tengok jawapan akhir, dia bagi dalam bentuk yang tak berapa lengkap. Okey, macam itulah. Okey. Dia ada banyak teknik lah, tapi cikgu tak malah guna kaedah yang mudah lah. Okey, cikgu tunjuk dulu satu persatu. Okey, yang ni kita belajar di sekolah rendah. Dah kot. Bukan, tingkatan 1. Okey kan? Okey, yang ni soalan. Okey, kalau nombor depan negatif 18, so negatif 18 lah kat depan ni. Okey, mulakan dengan, sebab soalan ni dia tak ada simbol sama dengan kan, kat ujung pun tak ada, apa tak ada. So kita sambunglah kat bawah ni dengan sama dengan. Okey, negatif 18. Okey, kemudian dekat sini kamu jumpa negatif, lepas tu kurungan negatif. Yang ni kena ingat lah. Cari duk bergaduh pula, negatif-negatif ni nak pilih mana. Okey, yang ni kena ingat, dia adalah proses pendaraban integer. Nah, so negatif-negatif jadi positif, salin balik. Kemudian kat sini ada bahagi, lepas bahagi ada bentuk pecahan. Ni semua sekolah rendah ni. Okey, bentuk pecahan yang sebelah kanan tu kita tukar. Terbalikkan. Okey, yang kat sini jadi, kita terbalikkan sebab kat sini tertukar jadi darab. Ni cikgu ulang balik kan. Okey, tukar je, 4 di atas, 3 turun bawah. Okey, kemudian sampai kat step sini, tengok pula yang kamu dapat tadi, kita nampak ada operasi tambah dengan darab. Yang kat depan ni bukan operasi tolak lah, dia adalah simbol untuk integer negatif 18. Jadi operasi sini merujuk pada tambah dengan darab. Makna dia kita kena buat bahagian ini dulu. So nak buat kat situ, tak payah susah. Berarti ambil kalkulator, tekan je. Dapat negatif 1.9 letak kat situ. Okey, yang lahir ni turun bawah. Tambah pun turun bawah. Okey. Kemudian kat sini pula boleh darab masuk ni. Jadi bukan sembarangan lah, bukan pakai-pakai buat je. Dia adalah operasi darab lah. Pendaraban positif dengan negatif. Pendaraban integer positif dengan negatif, kita dapat negatif. Sampai kat sini, yang hijau tu, terus tekan jawapan. Dapatlah 16.4. Okey, sebabkan kita buat secara langkah demi langkah, so kita tengok balik yang mana yang tally lah dengan yang langkah kerja kita. Itu pentingnya kalau kamu faham yang asal, buat asal dulu. Sekali tengok mana sesuai. So kalau kat sini direct terus kita nampak C. Okey, itu saja. Okey, satu lagi teknik, ni teknik cepat lah. Iaitu dengan cara kamu tekan kalkulator. Soalan ni, itu kita ada kan, program teknik jawab, teknik tekan kalkulator tu. Kamu tekan semua ni, kamu akan dapat jawapan. Jawapan yang kamu dapat. Okey, jawapan yang kamu dapat, okey, kamu tulislah kat sini. Kemudian kamu buat satu persatu. Buat satu-satu. Tengok jawapan mana yang sama dengan yang kamu tekan tadi. Kalau sama, itulah jawapan dia. Yang ni kamu boleh check lagi. Itu adalah teknik kedua lah. Sekiranya dia sekiranya dia adalah soalan objektif. Tapi kalau bukan soalan objektif, ni lah. Tapi kalau saya akan follow yang ni. Yang kalkulator tu pemudah syarah je lah. Ilmu matematik dekat sini. Nak faham, bagi faham kat sini. InsyaAllah lah jalan kerja kamu untuk tajuk-tajuk lagi yang seterusnya tak jadi masalah. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa-apa cikgu. Apa tak dia? ada apa-apa. Okey, terima kasih. Satu lagi. Apa yang tambah? Satu lagi, kalau jalan kerja ni kalau boleh jangan duduk skip lah. Follow je basic tu. Okey, kemudian yang seterusnya, suhu di sebuah bandar ialah negatif 4 darjah Celsius. Suhu di bandar itu turun 3 darjah Celsius sejam selama 8 jam. Kemudian suhunya naik 12 darjah Celsius pada waktu tengah hari. Okey, itu ayat bahasa Melayu. Kita tukar kepada ayat matematik. Okey, kita ambil cerita ni,
kita tulis dalam bentuk bagi nampak angka lah. Okay, contoh kat sini suhu asal -4. So -4. Lepas tu dia turun. Okay, perkataan turun ni asal. Lepas tu ada perkataan turun. Turun tu adalah merujuk pada negatif. Turun, tolak lah. Okay, kemudian dia bertambah pula. Naik tu maksudnya bertambah. So kita tukar dalam bentuk ayat matematik. Negatif. Itulah jawapan dia. Okay, saya mak jawapan kamu. Okay, ada apa-apa nak tanya? Turun tu maksudnya negatif lah kan? Turun tu maksudnya suhu tu berkurang 3 darjah Celsius. Dia juga boleh buat macam ni lah, tambahan lah. -4 tambah -3 8 tambah 12. Macam tu pun boleh. Okay, yang bawah tu dah ringkaskan. Okay, ya. Okay, suhu yang baharu kamu hanya selesaikan apa dia? Ayat matematik tadi dalam bentuk jawapan akhir lah. So, tekan kalkulator terus tak apa, tapi kalau cikgu akan biasakan buat langkah juga. Kan? Tunjuk. Okay, selesai. Okay, untuk soalan C. Okay, untuk soalan C. Baca soalan dulu supaya faham. Okay, kalau yang dah buat dah boleh buat semakkan. Harga buku ialah RM15. Okay. Okay, boleh faham dah soalan dia? Roslan membeli sebuah kalkulator dan sebuah buku. Satu kalkulator, satu buku. Harga sebuah kalkulator adalah RM12 lebih daripada harga buku. Dia membayar RM50 untuk kedua-dua barang itu dan menerima baki sebanyak RM8. Harga buku itu berapa? Okey, dia ada teknik cuba jaya. Tak try buatlah. Tapi cuba jaya ni sebenarnya tak berapa nak sesuai lah. Okey, yang sesuai dia kaedah yang saya tunjuk ni. Iaitu dengan cara kita andaikan dulu kalkulator dengan buku ni. Okey, kita anggatkan dia sebagai kita bagi dia dalam bentuk pun boleh ubah. Maksudnya kita anggap kalkulator ni X, buku ni ialah Y. X dengan Y ni merujuk pada apa dia? Harga. Tapi tak tahu kan bilangan dia kan. Jadi X dengan Y ni merujuk pada harga. Harga buku, harga kalkulator. So harga buku dengan harga kalkulator. Okey, kita letakkan sebagai huruf X dengan Y. Okey, kemudian dia beritahu harga kalkulator adalah RM12 daripada harga buku. Okey, harga buku kalau kita letak Y. Maksudnya harga kalkulator akan jadi Y tambah 12. Iaitu harga kalkulator ni lebih mahal daripada harga buku sebanyak RM12. Jadi kalau kita tahu harga buku senanglah. Tapi kes sekarang ni kita tak tahu harga buku. Jadi bila tak tahu harga buku, kamu andaikan harga buku tu sebagai huruf Y. Macam tu. Jadi orang tanya harga buku apa? Y Macam tu. Jadi kalau lah kalkulator pula dia beritahu mahal RM12 daripada harga buku. So ambil nilai harga buku tu tambahkan saja dengan 12. Jadi Y tambah 12. So berapa nilai sebenar tu? Itu tak perlu nak tahulah sebab kita tak tahu lagi harga untuk sebuah buku. Jadi kita andaikan inilah jawapan kita. Salah lah tak salah nak. Ini dalam bentuk matematik, ayat matematik. Okey, kemudian ayat yang lain seterusnya ni sebenarnya banyak kaitan dengan yang kita dah belajar dah matematik di peringkat sekolah rendah. Jadi kita nak tahu harga kedua-dua ni. So ambil harga kalkulator tambah harga buku, kemudian samakan dengan yang ni saya tulis 50 tolak 8. Ada orang nak terus tulis 42 kat sini pun tak apa. Sebab total dia akan jadi berapa? Dia bayar RM50 dapat baki RM8. Maksudnya harga buku dengan kalkulator ialah 42.
So kalau ada orang nak tulis 42 kat sini terus pun diterima. Cuma cikgu tunjuklah kat situ. Okey, selesai persamaan yang di atas ni, dapat yang ni. So bila dapat yang ni, apa yang kita nak buat? Penyelesaian. Okey, di bawah tajuk persamaan linear. So selesai dapat Y. Y ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada harga buku. So soalan tanya pula harga buku. So harga buku maksudnya Y lah. Bagi tahu lah harga buku. Tapi kalau soalan tanya pula harga kalkulator, contohlah. Okey, ni contoh kat soalan kebat kan. Dia tanya pula harga kalkulator. So jangan risaulah. Kita tahu harga buku bermaksud kita akan tahu juga harga kalkulator sebab dia dah bagi tahu dah harga kalkulator RM12 lebih daripada harga buku. So ambil harga buku tambah dengan RM12. So dapat 27. Soalan ni yang ni saya tambahan lah. Yang ni saya buat syarat tambahan. Soalan ni dia boleh tanya macam-macam lagi kan. Nama pekebat. Mungkin dia tanya harga 50 biji kalkulator ke kan. 50 harga buku ke. Ikutlah, tapi apa yang penting kamu jawab soalan tersebut. Arahan ni berada kat mana? Kadang-kadang kat ujung tu. Baca balik lah. Okay, dia tak ada, dia sebenarnya dia banyak benda boleh tanya. Okay, boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Ni persamaan linear ni, siapa-siapa tak faham lagi, hampa kena betul-betul faham. Sebab tak faham, masalah dia banyak tajuk lah yang kita tak boleh nak jawab nanti. Okey lah? Okey. Saat nanti balik lagi, ulang kaji, buat balik. Okey, jangan kacau. Okey, kemudian yang ni, ni senang je ni. Kuasa 2 sempurna. Ambil kalkulator, tekan je. Jawapan nak tekan macam mana? Tekan guna punca kuasa 2. Contoh 1/9. Kamu tekan dapat 13. So dia kuasa 2 sempurna lah. Kalau 216, kamu tekan kamu dapat perpuluhan. Okey, cuba tekan tengok. Kamu dapat 14,697. Contohlah kan, saya gunakan. So kalau yang ni bukanlah. Kuasa 2 sempurna, senang je nak tahu. Nombor yang kamu dapat ialah nombor bulat. Bukan nombor perpuluhan ataupun pecahan. Itu senang nak detail. Nak tahu macam mana, tekan saja simbol punca kuasa 2. Sebab dia kata kuasa 2. Jadi kita tekan simbol punca kuasa 2, kita nak tengok 1/9 tu simpulan lah. Okey, tekan kalkulator. Okey, yang ni pula. Jadi isi tempat kosong, tapi ilmu tak boleh sangat bergantung. Nak isi seronok-seronok isi je lah. Kita terpaksa buat secara biasa dulu, nanti baru kita susun. Okey, buat macam biasa. Sagi, ni kalau kamu tengok ni semua biasa je ni. Sagi baru kita isilah yang sesuai. Okey, disebabkan dia bagi macam ni, kena tengok balik, susun atur balik supaya apa yang kita buat tu memenuhi kehendak bahagian jawapan dia. Okey, contoh kat sini kita tengok ni ada punca kuasa 2. Dia tengok kat sini tak ada. So kat sini kamu boleh faham bahawa kita selesai. Boleh tekan kalkulator sekarang ni. Cuba tekan tengok punca kuasa 2. 16/9 dapat berapa? Dapat 4/3. Sepatutnya kalau kamu tekan kalkulator kamu dapat saja. Tak nampak. Okey, boleh. Okey, kemudian dekat sini pula, kat sini kamu tengok dia masih ada lagi punca kuasa 3. Okey, so kita tak apa kan, kita tengok bahagian dalam ni. Okey, dah ubah pada penyebut dia masih lagi 8. Okey, sama. Makna dia yang ni bentuk pecahan tak wajar, bentuk pecahan bercampur kita tukar pada pecahan tak wajar. So kena ingat balik teknik darab tambah. Okey, selesai kat situ. Ni 2 markah dah. Okey, kemudian nak pergi ke langkah seterusnya. Mungkin kamu rasa janggal, tiba-tiba nampak 6 pula kat sini. Dah susah. So buat dulu kaedah yang biasa. Okey, yang mudah untuk kita. Okey, kita selesai bahagian sini. Okey, so salin balik kat sini, tolak. So yang ni tekan kalkulator punca kuasa 3 tapi ingat balik.
Okey, tutup kurungan. So kat sini kamu akan cuba nampak bahagian dalam. Di mana operasi tolak sini tolak lagi. Cuma penyebut saja yang berubah, bertukar jadi 6. So kena ingat balik ni darab silang ni. 4 darab 2, 8. 3 darab 3, 9. Perkan dengan 3 darab 2. Okay, ni semua ulang kaji. Kemudian kat sini nak terus ke bawah terus pun boleh. Tekan je kalkulator semua ni sekaligus pun dapat jawapan. Ataupun kalau nak buat satu bentuk macam ni pun tak apa. Tapi cikgu showkan macam ni lah sebab takut lagi ada soalan macam ni kamu boleh faham konsep. Buat dalam kurungan dulu dapat negatif 1/6. Kemudian nak tekan kalkulator mesti ada kurungan. Lepas tu negatif 1/6 tutup kurungan baru kuasa 2. Baru dapat jawapan. So yang ni lebih pada teknik tekan kalkulator. Okay, boleh faham? Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Ada cikgu. Ya, yang mana? Tak ada. Tak ada pula. Kok dia nak tanya? Tak ada. Tekan kalkulator dapat tak? Ya, tak ada. Dapat. Cek boleh nak? Jangan sia-siakan peluang ni ulang kaji ni. Okey. Untuk tahun depan tau. Skor elok nanti masuk kelas Bahan. kata 5 nanti 4-5 nanti tak payah dah jadi masalah nah. Senang untuk fokus tepi-tepi seterusnya. Okey, selesai kita pergi pula kat bawah. Ni pun salah satu contoh yang biasa. Okey. Kalau dah buat dah boleh buat semakkan dulu jawapan. Okey, yang ni. Yang ni kemahiran melakar gambar rajah. Yang ni salah satu elemen ni sebenarnya soalan-soalan matematik ni sebenarnya memang soalan hebat dah pun semua. Dia jarang lah tanya satu topik, satu tajuk. Okey, kita pergi pula ke bahagian okey, soalan baca dan fahamkan dan cuba gambarkan, tapi mungkin kita nak gambarkan tu rasa macam susah. Jadi kita boleh buat secara kita buat lakaran gambar rajah. Ni soalan ni pernah tanya dah, tak pasti datang bila, tapi memang soalan familiar lah yang ni. Pokok nanti kamu pun soalan yang sama. Okey, dia bagi tahu sebuah segi empat sama yang luasnya 81. So, tak ada gambar rajah, okey lah. Okay. Segi empat sama ni tak perlulah ambil pemari ukur sama saiz, tak perlu. Buat saja. Okey. Cengit-cengit pun masih diterima, nama pun lakaran. Kemudian nak bagi tahu bahawa dia segi empat sama, senang saja letak simbol macam ni. Matematik sama lah. Okey, kemudian dia bagi tahu luas 81. Kan? Jadi kita kat sini kita mesti tahu panjang darat lebar. Ni cikgu tak mengulang lah, benda lama kan.
Mesti kena detect nombor dia mesti nombor yang sama. So nombor apa? Nombor yang sama bila kita darab dapat 81. So fikir-fikirkanlah. Okey, ataupun kita juga boleh tekan kalkulator buat punca sama 81 dapat 9. Tu pun boleh juga. Okey, yang ni ada kaitan dengan kuasa 2 sebab dia adalah luas. Kalau kuasa 3 dia kaitkan dengan isi padu. Isi padu kubus. Isi padu kubus untuk kes kuasa 3. Tapi kalau kuasa 2 dia kaitkan dengan luas, iaitu panjang dan lebar. Okey, kemudian selesai. Kemudian dia kata mempunyai perimeter yang sama dengan sebuah segitiga sama sisi. So segitiga sama sisi, lukislah kat tepi ni. Sama juga lakaran, buat tandaan. Kita tak tahu berapa panjang dia. Jadi kita anggapkan dekat sini huruf X. Ikutlah huruf apa pun. Macam kes kat sini lah, kalau kamu tak tahu berapa, macam tadi kita boleh detect sebab kita kata 81, so kita boleh teka lah 9. Tapi kalau tak tahu, kamu boleh juga letak huruf, katalah huruf Y. Jadi maksudnya Y darab Y, kalau kamu letak huruf Y lah. Dia akan jadi Y darab Y sama dengan Y kuasa 2. Y kuasa 2 sama dengan 81. Maksudnya kalau kita nak cari Y, kita kena tekan punca 81. So dapat 9. Macam tu pun boleh. Okey. So ada 2 lah. Okey, kat sini pula kita tak tahu, kita letak huruf X. Okay, kemudian dia bagi tahu perimeter dia sama dengan sebelah. Okey, kita tahu luas 81. Kemudian perimeter dia berapa? Senang je. Tambahlah semua. Okey, ataupun 9 darab 4 dapat 36. Makanya perimeter untuk segitiga ni pun 36. So dia nak tahu panjang sisi. Panjang sisi seperti yang kita sedia maklum, dia sama panjang. So divide saja dengan 3, dapatlah 12. Ataupun dengan cara macam ni. Kita tahu hasil tambah X tambah X tambah X dapat 3X. 3X ni bersamaan dengan 36. Okey, so dapatkan X 36 bagi 3. So X dapat 12. So ada 2 kaedah. Pilih yang mana? Kalau cikgu akan explore kedua-duanya. Semua ni bukan kaedah cuba-cuba jaya. Saya ambil terus kaedah dalam bentuk pengiraan yang melibatkan persamaan linear. Okey, ada apa-apa dah nak tanya? Ada apa-apa dah nak tanya? Tak cikgu. Boleh faham? Okey, yang pelarat tadi, contoh hari ni. Larat ni. Buat dah latihan ni? Buat. Buat, okey. Ya. Ma. Okey, so kita tengok balik. No. Okay. Okey, Azan terlihat Azan. Cik Faz 5 minit ke? 10 minit.
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan ayat yang akan diberikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Bangkitlah dia pada makam yang tertinggi yang telah engkau janjikan. Kenapa? Wow. Wow, cantik ya. Ini. Wow. Sekejap. Cantik. Mm-mm. Ini baby ni. Baby siapa? Oh, ni. Okey, kita sambung. Okey, sikit kita sambung sikit ya. Okey, kita pergi ke soalan mana? Okey, soalan ni. Yang ni bilangan sebutan lah. Okey, boleh semak ah. Bilangan sebutan senang je. Ada berapa ni? Tu 3. 1, 1, 2, 3, 4. Apa? Okey, kemudian soalan B pemudahkan. Cikgu tunjuk yang macam ni. Cikgu share yang ni, kamu tengok balik. Cikgu nak kaedah potong lah, senang. Kalau cekat tak perlulah. Tapi kalau dah bagi macam ni, tukar dulu kepada bentuk macam ni supaya nampak jelas. Kat sini cikgu tulis P, Q, Q. Okay, boleh juga. Tapi kalau nak tulis P, Q kuasa 2 pun boleh juga. Tapi kalau macam cikgu tunjuk ni senang. Kita nak potong atas, potong bawah. Ingatlah syarat nak potong mesti potong bahagian atas, potong bahagian bawah. Sampai dapat jawapan akhir. Okey, kemudian jawapan akhir pula. Negatif ni mesti duduk atas, duduk kat bahagian atas ataupun duduk kat bahagian tengah. Tapi tak boleh ada di bahagian bawah. Kalau ada di bahagian bawah, kamu tak dapat lagi markah. Bukan salah, tapi markah tak dapat lagi sebab soalan ni kamu jawab tak habis. Dia anggap macam tu. Okay, ni pun kamu boleh buat lah. Okay, macam ni lah. Kamu jawab macam ni. Negatif 1 ni, kita andaikan 5 bahagi negatif 1 dapat negatif 5. Kalau kita tak buat macam ni, maksudnya jalan kerja tak habis lah. Tu yang tak dapat markah. Ada orang dah pulih darah terus dapat. Ikut kesesuaian kamu lah. Kalau rasa confuse, buat macam saya ni satu-satu pun tak apa. Okay, kemudian yang ni pula. Lebih kurang rasa laju sikit.
Tulis ungkapan algebra bagi setiap pernyataan berikut. Yang ni kena ada betul-betul lah. Darab hasil tambah M dan 8N dengan 5. Hasil tambah N dan M dengan 5. Maksudnya M dan M tu kita tambah dulu. Kemudian kita darabkan dengan 5. So ini adalah cara dia. Kalau kita nak tulis M tambah 8N darab dengan 5 macam ni pun boleh juga. Tapi tak apa-apa nak sesuai, tak apa-apa nak elok. Seeloknya yang 5 ni kita letak kat depan lah. Nampak pun boleh lah. Nampak lawa kemas sikit kan. Itu saja. Okey, kemudian bawah. Cari jumlah luas di bahagian bawah ni. Okey, luas segi 4 sama sebab dia ada tanda ni. Okey, X kan. Kemudian darab sini. Itu saja. Dia tanya jumlah luas. Mana dia? Kita kena tambah. Tambahlah kedua-dua ni adalah jawapan kita. Cuma jawapan kita dalam bentuk ungkapan algebra lah. Dalam bentuk ada huruf lah maksud saya. Okey, yang ni pula yang ni cikgu tak pilih lah. Nanti kat cikgu share tadi kamu tengok balik lah. Yang ni kena pasti lah. Mungkin antara kamu masih confused antara piramid dengan prisma. Tengok balik apakah perbezaan. Maksudnya kamu tengok kena pasti perbezaan antara piramid dengan prisma. Sebab ada yang confused dan saya pun pernah mengalami pengalaman tu jugalah confused kan. Pun tak apa, pun biasa senang sikit. Okey, yang ni pula. Ada collection yang itu kan. Okey, sini 4 Okey, dia nak luas permukaan. So kita akan tentukan dulu ada berapa muka. So sini bahagian ni satu muka. Partner dia kat belakang 2. Lepas tu sini 1 depan ni. Kemudian kat belakang. Kemudian tapak. Jadi kamu tengok betul-betul. Okey. Kemudian cari luas setiap satu persatu. Cuma kat sini yang ni merujuk kepada segitiga. Segitiga ni segitiga bersudut tegak. So dia punya formula dia tapak darab dengan tinggi. Tapak darab dengan tinggi. Kemudian dia ada dua segitiga, dia suruh cikgu darab dengan 2. Kan yang tu segitiga bersudut tegak kan. Jadi tapak dia ni segitiga bersudut tegak. Makna dia kat sini ialah tapak kat sini adalah ataupun sini tapak, sini adalah tinggi. Gitulah. Saya dapatlah 1, 3, 2. Okay, yang ni kena pasti balik ni semua ciri ya. Soalan macam ni 3 markah ni, jangan terlepas peluang untuk dapat markah. Kemudian kat sini pula sebutan serupa tak serupa. Kita masih confuse lagi, tengok balik syllabus kita untuk ulang kaji ataupun tengok je YouTube. Serupa ni kalau A sini kuasa 2, kat sini pun mesti kuasa 2. Maksudnya sama lah, cuma kita tulis depan belakang je beza dia. Okay, yang ni pula persamaan linear. Ni darab silang. Kemudian kita darab masuk. Itulah selesai dia. Okay. Nak selesai persamaan linear ni kita buat pengasingan iaitu huruf dengan bukan huruf. Ni sama dengan itu kat tengah. So selalu kita decide huruf di bahagian kiri. Tapi tak kisahlah kiri atau kanan kan. Saya akan tengok sini. Sini 7D, sini 2D. Saya akan tengok 7D dengan 2D. Kat mana bila kita selesai kita akan dapat nilai positif. Contoh 7D kat sini, kalau 2D buat main kat sini dia akan jadi tolak. Bila tolak dia akan dapat positif kat sini. So saya akan decide di sebelah kiri. Tapi kalau perkara ini sebaiknya di sebelah kanan, buat belah kanan. So tak ada masalah lah, pilih je. So kalau kamu dah biasa buat persamaan linear, benda ni tak jadi isu lah kan. Okay, kemudian selesai. Dapatlah jawapan, itu saja. Okay, cikgu laju sikit lah. Ada berapa lagi? Okay, sikit. Ni pun tak ada apa. Okay, mungkin agak laju lah. Sekejap lagi kamu tengok balik. InsyaAllah lah boleh ikut lah. Sebab kalau cikgu tak banyak latihan, tak lagi kamu belajar macam tak dapat apa-apa pula. Ini teknik menjawab. Okay, Lina berumur 24 tahun dan adiknya berumur 9 tahun. Selepas M tahun, umur Lina ialah 2 kali umur adik dia. Okay, kita fikir sini. Lina 24, adik dia 9 tahun. Selepas M tahun, maksudnya selepas M tahun, maksudnya umur Lina akan bertambah, umur adik dia pun bertambah. Tapi sebanyak berapa tahun?
M tahun. So M tu kita tak tahu 2 tahun ke 3 tahun. Jadi tak tambah dengan M je lah. So umur Lina selepas 9 tahun, M tahun, dia akan jadi 24 tambah M. Umur adik dia 9 tambah M. Cuma kita tak dapat nilai yang tepat lah. Kan? Sebab tak tahu lagi berapa nilai M. Okay, jadi dia bagi tahu selepas M tahun umur Lina 2 kali ganda adik dia. Maksudnya umur Lina 24 adalah bersamaan dengan 2 kali umur adik dia. Umur adik dia ialah 9 tambah M. Umur dia 2 kali adik dia. Maksudnya umur adik dia darabkan dengan 2. So dia jadi macam ni. So inilah persamaan yang kamu kena faham daripada situasi di atas. Tapi kalau masih lagi tak faham, nanti kamu tengok balik supaya kamu jelas atas kefahaman diri kamu. Okey nah, perangan saya setakat tu sajalah. Memang macam tu sajalah, ringkas je. Kalau tak faham balik, tengok balik. InsyaAllah lah kamu akan nampak dengan jelas. Okey, dia macam ni dah, satu lagi teknik dia. Umur Lina, ambil umur Lina. Lepas tu adalah 2 kali umur adik dia. Cari umur adik dia, darabkan dengan 2. Dia kata sama kan? Maksudnya dalam ayat ni dia membawa maksud sama. Umur dia tu jadi sama. Kita guna persamaan. Bukan umur dia orang sama, umur dia orang takkan sama. Kita guna simbol sama dengan sebab M tahu umur Lina adalah 2 kali ganda adik dia. Maksudnya umur Lina selepas M tahun bersamaan dengan ni maksud persamaan dengan 2 kali ganda umur adik dia. Okey, kemudian yang bahagian bawah ni persamaan linear juga. Okey, kita selesai, darab masuk semua ni. Okey, tu dapat jawapan. So kalau soalan tanya umur Lina berapa? Selepas M tahun, kita tahu M ialah 6, jadi kita boleh tambahlah, jadi 24 tambah 6, 430. Kalau umur adik dia pula 9 tambah 6, 15. Jadi 2 kali ganda jadi 30. Tu yang kata sama tu. Yang ni untuk cek balik lah apa yang diceritakan di atas. Okey, yang ni pula tanda kurungan bagi penyelesaian di atas. Yang ni kalau nak mudah kamu buat secara manual, dapatlah nilai M. Kalau saya nak latihan buat macam biasalah. Tapi kalau nak ganti kalkulator, ambil nilai ni letak kat sini, tengok balik. 3 tolak 8 dapat -5. So sama dengan 5. So iyalah. Kalau tak sama. Tapi yang ni terbaiknya kamu selesai guna ini. Elok. Guna itu. Okey, ni pun sama juga. Darab masuk. Bila darab masuk, positif negatif kena betul-betul tahu. So 10K kat depan. Ni darab masuk. So dapat -15. Ni negatif, positif lah. Negatif, positif, negatif. So dapat sini. So pengasingan bahagian ada huruf dengan tiada huruf. Saya guna perkataan mudah faham lah. Satu bahagian ada huruf, satu lagi tak ada huruf. Asingkan. Bahagian mana pilih, tengok sesuai lah. Nak tak mana-mana pun sebenarnya tak ada isu pun. Ikutlah kamu. Okey, saya letak kat situ. Ini 10K, 6K, elok orang letak sini. So 15 ni saya pindah ke sana, so dia akan jadi positif. Selesai satu persatu menggunakan persamaan linear sampai dapat K. Okey, dia kena? Okey, lepas tu sikit. Yang ni pun sama. Ni saya tak sentuh lah. Cuma yang ni saya maklumkan, kita nak hapuskan pecahan, kita darab silang. Ikut anak panah saya tu. So kita akan dapat yang ni guna bagi persamaannya. Simple je. Yang ni macam ni case tadi tu. Ada simpat yang tu kan. Ni simpat sama dengan keluasan. So kita boleh tekan lah 15 dari 15, 225 ataupun tekan punca kuasa 2, 2, 2, 5 dapat 15. So kat sini ialah 15 darab 15. Okey, mana-mana lah yang mana sesuai untuk kamu. Macam ni pun tak apa. So kemudian dia tanya berapa pagar yang diperlukan. Confirm lah perimeter. Kan 3 markah kat sini. Mudah je nak dapat. Janji kamu kena biasa buat. Kalau tak biasa memang jadi susah lah. Okey, seterusnya yang ni. Yang ni tekan kalkulator saja. Setama tentulah lah. Tengok balik yang ni. Okey, last sekali yang ni. Bahagian akhir. Okey, ada yang sini. Nanti kalau ni tengok balik lah. Nurin semua yang ada di sini. Okey, soalan ni. Ni darab masuk. Ni saya buat kurungan. Okey. Kemudian kita buat apa kat sini? Saya ambil 4 ni, saya darab. Nak pandang tu. 4 ni dia pecahan. So saya darab kat sini.
So jadi 48X tolak 72. Yang ni kita kena darab masuk. Bukan saya saja nak kita darab masuk sebab ada kurungan, kita kena darab masuk. Okay. So yang ni positif jugalah. Jadi positif negatif. Sampai kat sini selesai. Tu dapat jawapan. Kat sini saja nah, tak boleh nak sambung dah sebab dia adalah operasi tolak. Tapi kalau operasi darab boleh selesai lah. Okey, saya ambil benda yang sama. Saya traksikan dalam bentuk soalan lain. Apa yang saya ubah kat sini adalah operasi. Penting kat sini nah, apa bezakan antara dua. Operasi di sini, sekejap. Operasi kat sini saya tambah operasi tolak. Sebab operasi tolak ni dia akan bagi kesan dekat pengiraan kita. Sebenarnya tambah pun sama tapi tambah ni dia tak jadi isu sangat sebab kamu tersilap sikit pun dia tetap dapat jawapan yang sama. Tu je lah. Sekejap. So yang ni macam ni juga, cuma yang bila kamu darab masuk kat sini. Sekejap. Okay, bila kamu darab masuk kat sini, dia akan berubah lah. Sini negatif, sini jadi positif. Yang tu lah. So jawapan pun tak sama. Kena tengok balik betul-betul dari situ. Kurungan yang saya buat kat sini. Darab masuk kurungan. Okay, yang ni pula. Pula juga nak sebisi. Okay, yang ni pula ganti M. Tengok yang saya gantikan tu. Saya warnakan hijau. Itu ni. Gantikan huruf dengan nilai yang diberi lah. Bergantung pada contoh M kat sini, N kat sini. So tekan kat kereta. So jawapan kat sini dalam bentuk jawapan nilai. Okay, kemudian yang ni pula. Terdapat 36. Soalan 36 biji manik dalam bekas X, Y dan Z. Bekas X P, bekas Y kurang daripada bekas X. 9 biji kurang daripada bekas X. So tulis bentuk sini. Bekas Z pula 12 biji lebih daripada bekas Y. Ambil je. Macam ni. Y kita ialah P tolak 9. P tolak 9 ni dia asal daripada ayat atas kat atas. Kena faham ayat lah. Lepas tu yang ni pula dia 12 lebih. Tambah sini. Yang hijau ni merujuk pada Y. Saya buat hijau ni supaya kau nampak lebih jelas lah. Kita ambil Y ni. Okay, kemudian dia nak pernyataan ni dalam bentuk persamaan linear. So kita tahu total 36. So kita buat dalam bentuk persamaan linear. So kita akan nampak dalam bentuk ayat terhenti lah. Okay, yang ni sepatutnya kamu boleh selesaikan lagi. Dalam bentuk yang ringkas lagi. Okay. Okay, boleh tambah kat bawah ni. Okay, kamu akan dapat macam ni. Selesai bentuk persamaan linear sampailah dapat jawapan. Sebenarnya maths ni dia clue dia dekat atas tu je lah. Yang bawah tu semua benda yang sama je lah. Okay. Itu saja untuk hari ni. Sorry agak banyak sikit sebab saya pun kejap masa juga. Dan tolong tengok balik lah. Latihan ni sebagai simpanan kamu. Supaya kamu lebih jelas. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum kita akhir kelas? Ada tak? Okay, cikgu berhenti kat sini je lah. Ada kot. Tak ada? Okay, masih nak tengok balik lah latihan lah. Benda hantar kat sini. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih, Go. Assalamualaikum. Mm-hmm.